pada malam ini tentang sembahyang sunat rawatib. Ya, sebab ada yang bertanya pada saya, Ustaz, macam mana ke sembahyang sunat rawatib? Masih kebingungan lagi. Ya, jadi tadi itu mukadimah. Mukadimah. Mudah-mudahan masa cukup lah. Ya, insyaallah. Jadi sembahyang sunat rawatib itu apa dia? Sebelum dan sesudah sembahyang fardu yang 5 itu ada pula sembahyang yang disunatkan mengamalkannya, itulah yang dinamakan sunat rawatib. Dan sunat rawatib ini pula terbahagi pada dua bahagian. Sembahyang sunat rawatib ini terbahagi pada dua bahagian. Yang pertama dipanggil sunat muakkad. Sunat muakkad, ya, sunat yang sangat dituntut. Yang kedua sembahyang sunat ghairi muakkad, sembahyang sunat yang tidak dituntut sangat tapi dapat pahala. Ya, apa dia? Nah, kita bincangkan di sini insyaallah ya. Yang pertama sembahyang sunat rawatib yang muakkad ialah sembahyang sunat yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Rasulullah SAW sendiri sangat menjaga pelaksanaan sembahyang ini dan hampir tidak ditinggalkan oleh baginda. Pertama sekali ialah 2 rakaat sebelum fardu zuhur. 2 rakaat sebelum sembahyang fardu zuhur. Ya, 2 rakaat sembahyang sebelum sembahyang fardu zuhur, ya. Itu yang dikatakan kalau sebelum apa dipanggil qabliyah, sebelum. Kalau selepas dipanggil apa dia? Ba'diyah. Jadi 2 rakaat sebelum fardu zuhur sunat, ya. Kemudian 2 rakaat selepas fardu zuhur. Sebelum zuhur 2 rakaat, selepas fardu zuhur 2 rakaat, ya. Kemudian 2 rakaat selepas fardu maghrib. 2 rakaat selepas fardu maghrib. Lepas itu 2 rakaat selepas fardu isya. Kemudian 2 rakaat sebelum fardu subuh. Ya. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, jadi sebelum maghrib? Sebelum maghrib dengar ya, belum mulai cerita, belum sampai. Ini sembahyang sunat muakkad yang sangat dituntut, muakkadah yang sangat dituntut. Ya, dapat pahala besar tuan-tuan. Yaitu ini di antara amal soleh, ini di antara amal takwa, kita kumpul untuk bawa nanti ke alam barzah. Sudahlah kita ini sembahyang tidak banyak, ya. Kalau para sahabat dulu sembahyang, subhanallah, ya, semalas-malas sahabat sembahyang, kata ulama sehari semalam 300 rakaat. Semalas-malas sahabat. Paling malas loh sahabat sembahyang sehari semalam 300 rakaat. Banding dengan kita tuan-tuan, mampu gak? Subhanallah. Kalau kita harap sembahyang fardu berapa? 5 waktu, 1 waktu berapa rakaat? Campur-campur dalam 17 rakaat saja. Untuk menyamai sahabat jauh. Kata cinta sahabat, sembahyang pun tidak dapat mendandingi sahabat. Belum lagi yang lain-lain. Ya. Kemudian, apakah sembahyang sunat ghairi muakkad? Sembahyang sunat ghairi muakkad ini sembahyang sunat, ya, rawatib ghairi muakkad ialah sembahyang sunat rawatib yang dianjurkan tetapi tidaklah sekuat sunat muakkad. Dia dianjurkan sembahyang sunat tetapi tidak sekuat. Artinya yang paling kuat yang tadi, ya, yang sangat digalakkan. Sembahyang sunat muakkad sangat digalakkan yang tadi itu. Ini sembahyang sunat tapi tidaklah sangat digalakkan, ya. Sebelum mengerjakan sembahyang sunat ini lebih baik didirikan sembahyang sunat rawatib yang muakkad terlebih dahulu. Sembahyang ini terdiri daripada ini sembahyang sunat yang ghairi muakkad, ya, yaitu 2 rakaat sebelum fardu zuhur. Okey, tadi 2 rakaat sebelum zuhur, ya. Ini 2 rakaat lagi, tambah lagi 2 rakaat. Tambah tadi sebelum zuhur 2 rakaat, itu sunat muakkad. Tambah lagi 2 rakaat sunat ghairi muakkad. Ada hadisnya nanti saya sebut. Kemudian 2 rakaat selepas fardu zuhur lagi. 2 rakaat selepas fardu zuhur, sunat ghairi muakkad. Tadi selepas fardu zuhur sudah ada 2 rakaat sunat muakkad, ditambah 2 rakaat maka sunat ghairi muakkad. Ya. Kemudian 2 rakaat, kemudian 4 rakaat sebelum fardu asar dengan 2 salam, tidak ada sesudahnya. Maknanya sembahyang asar, ya, selepas sembahyang asar sudah tidak ada sembahyang sunat. Tidak ada sembahyang sunat rawatib. Ini sembahyang sunat 4 rakaat sebelum fardu asar dengan 2 salam. Ya, jadi artinya seperti sembahyang asar kan 4 rakaat. Kan sembahyang 4 rakaat berapa salam? Berapa salam? 1 salam. Tapi ini 4 rakaat 2 salam, bermakna buat 2-2. Ya. 4 rakaat dengan 2 salam, bermakna buat 2 rakaat beri salam, bangun lagi 2 rakaat beri salam. Ada hadisnya. Hadisnya mengatakan barang siapa
yang mengamalkan sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya daripada masuk dalam neraka. Allah haramkan jasad ini daripada kena api neraka. Nah, tak mau tuan-tuan kalau diamalkan. Sahabat Nabi bila mendengar hadis ini semua terus amalkan. Barang siapa mengamalkan 4 rakaat sembahyang sunat sebelum fardu asar, maka Allah haramkan jasadnya ini daripada api neraka. Kemudian 2 rakaat sebelum fardu maghrib. Ini banyak orang yang petikai. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum maghrib adalah sembahyang sunat ghairi muakkad, bukan sembahyang sunat yang sangat dituntut, ya. Sebab itu kadang-kadang setengah masjid itu selepas azan dia terus iqamah, terus qamat. Dia tidak lagi sembahyang sunat sebab waktu maghrib sangat pendek. Takut-nakut nanti kalau datang 1-2 rakaat, datang satu sembahyang sunat 2 rakaat, datang lagi lambat sembahyang sunat, menunggu, maghrib pun hampir habis. Begitu, ya. Jadi kalau nak sembahyang sunat juga cepat. Ini dekat-dekat lepas sebelum maghrib, lepas azan sudahlah masa maghrib pendek, dia pun sembahyang slow, steady. Jadi kalau boleh, kalau mau sembahyang juga cepat-cepat supaya Bilal itu tidak kebingungan. Bilal pun bingung, macam mana kan? Setengah masjid ada yang tidak sembahyang sunat ini, tapi kita di sini kita ambil kerana kita mohon ataupun kita inginkan kepada pahala. Jadi lepas azan cepat-cepat datang sembahyang sunat, lepas itu qamat. Tapi kalau ada lagi yang menunggu lalas maghrib habis. Kan maghrib masih pendek. Ya. Jadi sembahyang sunat sebelum maghrib bukanlah sembahyang sunat yang sangat dituntut, tetapi sembahyang sunat ghairi muakkad, sembahyang sunat dapat pahala, tapi bukanlah sangat dituntut. Kemudian 2 rakaat sebelum fardu isya. Ini pun 2 rakaat sebelum fardu isya pun sembahyang sunat ghairi muakkad. Kemudian 2 rakaat selepas fardu isya selain sunat muakkad tadi. Ini pun ada hadisnya juga, ya. Tadi sembahyang sunat 2 rakaat selepas fardu isya sunat muakkad, tapi ditambah lagi dengan 2 rakaat, maka yang ditambah itu dipanggil ghairu muakkad. Dalam hadis yang lain mengatakan orang yang sembahyang, ya, 4 rakaat selepas isya ini fadilahnya besar. Sembahyang sunat 4 rakaat selepas isya ini fadilatnya besar. Di antaranya lah seperti seolah-olah pahalanya dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Orang yang sembahyang sunat 4 rakaat selepas fardu isya, pahalanya seolah-olah dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, tuan-tuan, bukan senang kita untuk dapat malam Lailatul Qadar, bukan senang. Kita tidak tahu. Bulan Ramadan kita tidak tahu bila ke malam Lailatul Qadar, walaupun ada hadis mengatakan di malam-malam yang ganjil, tapi ganjil yang mana? Apakah 21, apakah 23, apakah 25, apakah 27, 29, kita tidak tahu. Kadang-kadang time-time malam Lailatul Qadar itulah kita jadi malas. Kadang-kadang time malam Lailatul Qadar itulah kita mengantuk sangat. Lagi-lagi lah kalau malam 29 itu malam Lailatul Qadar, Masya Allah, bang, besok nak raya, besok hari raya bang, kuih raya belum siap, tolonglah aku di sini buat kuih raya. Nah, kita pun jadi malas beribadah, buat kuih raya. Lagi-lagi lah kalau rancangan televisi itu hebat, malam tu pula cerita yang best, cerita perang, lepas tarawih, yang buatkan abang kopi, abang mau tengok ni cerita best ni. Terlupa kita untuk beribadah malam tu, melihat movie sampai dekat subuh. Nah, inilah ujian-ujiannya. Jadi sebab itu disunatkan kita sembahyang sunat 4 rakaat selepas isya ini kerana pahalanya, fadilatnya seperti kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Subhanallah, ya. Bukan senang tuan-tuan. Jadi inilah amal ibadah kita. Sebab kata para alim ulama, kebanyakan kita di akhir zaman ini sukar sangat untuk khusyuk dalam sembahyang. Payah, sukar. Kenapa? Kerana ujiannya banyak, ujian mata banyak. Di zaman dahulu tidak ada yang dikatakan satelit, handphone ini tidak ada, gadget-gadget itu tidak ada, surat kabar itu, televisyen tidak ada. Jadi kurang pandangan mata itu kurang. Ya, tapi sekarang subhanallah, sendiri-sendiri di rumah pun boleh melihat dalam handphone masing-masing. Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Bagaimana kita nak kontrol iman kita melihat maksiat. Sebab itu sukar sangat nak khusyuk di akhir zaman.
Jadi kata para alim ulama, oleh kerana kita ni sembahyang dalam keadaan lalai, tidak khusyuk, banyak bocor, ya, banyak tidak sempurna, maka dengan sebab sembahyang sunat ini akan dapat menampal sembahyang fardu yang tidak sempurna itu. Sebab itu diceritakan, yang kita pun pernah ceritakan dahulu, bahawa nanti di akhirat, di titian Siratul Mustaqim, kita semua ini akan meniti titian Siratul Mustaqim. Bahkan wajib kita meniti titian Mustaqim, kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid dia seperti kilat, terus sampai. Tetapi titian Siratul Mustaqim yang dilalui oleh orang-orang yang meniti di titian Siratul Mustaqim itu akan melalui 7 kantarah ataupun 7 roblok ataupun 7 persinggahan tempat pertanyaan. Di antara yang ditanya selepas akidah kita, iman kita yang pertama adalah yang kedua, roblok yang kedua, pertanyaan kedua adalah ditanya tentang salat, sembahyang. Mereka tanya, cek sembahyang fardunya 5 waktu. Cek punya cek, subhanallah, bocor sana, bocor sini, lalai sana, lalai sini, tidak sempurna. Lagi dasar bacaannya pun tidak sempurna. Subhanallah tuan-tuan. Ini tabimbang yang tidak sah lagi lah, yang tidak sah. Kalau yang sah sembahyangnya mengikut hukum fiqh sah, tapi tidak khusyuk, ini ada harapan untuk ditampal. Tapi kalau sembahyangnya tidak sah, macam mana? Maknanya tidak sah. Rukun 13 pun lintang pukang, bacaan Fatihahnya pun tak betul, tahiyatnya pun tak betul. Sebab itu kita perlu belajar itu. Ya. Kalau sembahyang itu sempurna, ikut hukum fikih, rukun 13 sempurna, rukun qaulinya sempurna, tetapi tidak khusyuk, lalai, ingatan melayang ketika sembahyang, macam-macam diingat. Kadang-kadang barang-barang yang hilang dijumpa ketika sembahyang itu, jumpa, lalai, ya, lupa itu, lupa ini, macam-macam. Padahal sudah berimam, seperti yang dicerita oleh Ustaz semalam tu, Nasrawi itu, sudah berimam tapi lupa. Sudah jadi makmum, dia imam dan makmum lah, pun lupa bacaan. Apakah aku ni sudah baca Fatihah ke belum? Kerana fikirannya lain. Maka sebab itu banyakkan amalan-amalan sunat, banyakkan sembahyang-sembahyang sunat untuk menampal sembahyang fardu yang tidak sempurna. Rumah kita dibuat daripada simen, maka kalau rumah kita pecah, kan tampal dengan apa tuan-tuan? Mestilah tampal dengan simen. Kalau rumah kayu, tampal dengan kayu. Kalau rumah papan, tampal dengan papan. Kalau rumah simen tak akan kita tampal dengan papan, tidak cantiklah, tidak sempurna. Maka kata malaikat, cuba periksa pula kalau sembahyang fardu tidak sempurna, cuba periksa sembahyang sunatnya, ada tak dia buat? Cek punya cek, alhamdulillah, istiqamah dia. Ya, sembahyang sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, istiqamah. Ditambah lagi dengan sembahyang sunat hajat, ditambah lagi dengan sembahyang tahajud, ditambah lagi dengan sembahyang duha, ditampal-tampal sempurna sembahyangnya. Alhamdulillah. Bila sempurna, maka lulus dia di pemeriksaan kedua untuk maju lagi ke pemeriksaan yang seterusnya, yang dipanggil 7 qantara itu. Itu kalau nak dibahaskan malam ini tak cukup masa, karena masa kita sampai isyak saja. Cek dulu. Tinggal berapa menit, kan? Jadi itulah ibadah-ibadah, sembahyang-sembahyang ini adalah sebagai, ya, menambahkan iman kita juga, ya, menambahkan amal saleh kita untuk kita bawa besok ke alam barzah. Sebab itu kita sebut tadi, kita sudah melalui 3 alam. Yang pertama, alam roh kita sudah lalui, semua kita, termasuk saya. Di alam roh Allah berfirman kepada kita semualah, alastu bi rabbikum, apakah aku ni Tuhan kamu? Bala syahidna, ya benar engkaulah Tuhan kami ya Allah. Ketika di alam roh kita berjanji kepada Allah bahawa Allah itu Tuhan kita. Tapi bila kita masuk ke alam rahim ibu, kemudian kita lahir di dunia, kita mula lupa. Alam rahim ibu adalah alam yang kedua. Alam yang ketiga, alam dunia ni. Saya dan kita semua berada di alam yang ketiga. Tuan-tuan, perjalanan kita masih jauh. Di alam barzah itu tidak akan kita keluar daripada alam barzah sehingga tidak berlakunya kiamat. Kita tidak akan keluar dari alam barzah sehingga tidak berlakunya kiamat. Bermakna orang umat manusia dari Nabi Adam yang sudah meninggal sampai sekarang masih ada di alam barzah. Sampai sekarang masih ada. Fir'aun itu masih ada di alam barzah, disiksa selagi tidak kiamat.
Namrudnya, Karunnya, semua masih di alam barzah, disiksa selagi tidak berlaku kiamat. Kita pun besok masuk ke alam barzah, akan mudah-mudahan kita selamatlah. Janganlah kita minta-minta yang tidak selamat, tuan-tuan. Ya Allah, menyesal kita. Siapa kita nak minta tolong? Tak tolong ibu, ibu tak boleh tolong. Ayah tak boleh tolong. Ustaz tak boleh tolong. Nafsi-nafsi, amal diri sendiri. Kecuali tadi, ya tadi 3 perkara, yaitu anak yang saleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekahun jariyah. Dia ada ilmu yang bermanfaat, seperti dia mengajar orang, kan, menyampaikan apa-apalah. Itu akan dapat. Contoh, dia mengajar Quran. Budak-budak yang mengajar Quran pun pandai baca Quran. Maka itu selagi budak itu pandai baca Quran, budak itu mengajar pula orang lain, maka pahala itu akan mengalir terus ke kubur. Begitu juga sedekahun jariyah, dia banyak menderma, ya, membina masjid, membina surau, bersedekah ke masjid, itu pun sedekahun jariyah. Maka pahalanya, contoh orang itu bersedekah sejadah yang malam ini kita pakai, warna-warna macam-macam warna, ada warna pink, kata warna pink perempuan, tapi di sab depan juga tidak kisahlah, kan, yang penting sejadah. Ada warna biru macam-macam. Alangkah baiknya kalau satu warna, tetapi yang menghadiahkan itu menghadiahkan begini, ditompok-tompok warnanya. Ini sedekah, ya, sedekahun jariyah. Selagi kita gunakan ini, maka ketika orang itu meninggal dunia, besok pahalanya mengalir. Tuan-tuan. Jadi siapa ada lebih sikit kelebihan tu, sedekahlah, ya, sedekahlah. Tak kira dengan, bukan selain masjid inilah, masjid manapun, orang-orang susah, miskin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itulah sebagai tazkirah kita malami, ya. Maka sebelum itu saya mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap kata. Yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan silap itu tentulah datang daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, ya. Wabihi wallahu alam. Sebelum itu kita baca doa tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wal asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.